Tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pertamanya Ustaz bukanlah kenalan yang harus diberi. Layak lagi. Imam muda. Dan Imam muda lagi lah, jauh. Lepas tu kira macam jauh lagi lah. Lebih kurang perkongsian ilmu ni. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah nikmat dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul mengharungi saji pertama sampai ke Oktober ini berkumpul dan memeriahkan suasana hari Aididah ini. Kerana apa? Kerana nikmat Allah ini tidak terhitung. Seperti mana dalam surah An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, jadilah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksudnya kalau kita nak tulis nikmat Allah atas kertas ni pun selai rasa tak cukup. Kita kena tulis lebih dari selai kot. Selai tak cukup. Menghitung, mengira saya, mengira nikmat Allah. Telinga, mata semua, oksigen semua kan. Cuba kalau Allah tarik satu nikmat dia, rasanya apa saya jari dan ditarik. Apa ni? Rasa bau-bau kita ingatkan dia kan. Bau kita ingatkan dia kalau kita tarik nikmat. So, sebelumnya adakah kita pernah mensyukuri nikmat Allah? Semestinya pernah kan? Rugilah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran, pada siapa yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan mendapat ganjaran yang besar. Di mana dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, saya akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amat keras. So marilah sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama memuji Allah. Itulah cara untuk kita bersyukur kepada nikmat Allah. Dan keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW. Kerana dengan titik peluhnya, dengan usaha kerasnya, dapat kita bersama-sama merasai salah satu nikmat Allah yang paling besar, iaitu Islam dan iman. Islam dan iman. Tanpa baginda SAW, tanpa dakwah baginda selama berpuluh-puluh tahun itu, kita tidak akan dapat merasai betapa besarnya nikmat ini. Alhamdulillah, syukur. Itulah dia mukadimah pada hari ini. Marilah kita masuk kepada tajuk utama. Sejam lagi. Minit ke? Tajuk untuk hari ini akan diberitahu lagi. Akan diberitahu lagi. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah kebesaran yang telah Allah bagikan kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Di atas kekomandannya, di atas kekomandan mereka, inilah berlakulah Raya Haji mereka. Simbolik Raya Haji ataupun Jemaah Haji.
Dia stop. Dia setiap 4 minit dia stop. Sebab dia macam tak boleh stop. Ataupun kebesaran yang Allah telah berikan kepada jemaah-jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah telah menyatakan dalam ayat ini, labbaik Allahumma labbaik, datang aku datang kepadamu ya Allah, la syarika lak labbaik, dalam keadaan yang tidak mensyirikkan kamu ya Allah. Seperti mana peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Sebelum kita ungkap dengan lebih lanjut peristiwa ini, marilah kita mengenali siapakah dia Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS hidup di zaman Raja Namrud dulu, iaitu ketika mana zaman Babylon ke zaman Namrud, Raja Namrud Mekar. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi. Apakah itu Rasul Ulul Azmi? Siapa nak jawab? Rasul Ulul Azmi. Sama. Saya perempuan. Cik lelaki kan? Dah cik lelaki tak puan. Perempuan ekor lah. Tina. Tanya Nat. Berdega. Syirah. Tanya Syirah. Syirah. Benda jadi Syirah. Apakah maksud Rasul Ulul Azmi? Benda jadi. Matan. Apa nak jawab? Ustaz. Bapak. Syah ada jawapan. Abang Syah. Abang. Rasul Azmi ni lah Rasul yang paling tinggi kesabarannya. Sebab apa? Sebab Allah bagi dia banyak ujian lah. Dan daripada 25 Rasul tu, ada 5 Rasul. Syah, siapa 5 Rasul Azmi tu? Tanya abang. Adik saya abang. Tak cik Google. Mungkin Syah, salah satu dia Nabi Muhammad. Apa dia? Ulul Azmi Daripada 25 Rasul hanya 5 je yang diberikan. Kuat sikit. 5 Rasul Dia dah dia Google. Dah Google dah. Dia fikir. Otak lambat sikit. Okey, daripada apa yang saya belajar kat sekolah pondok tu. Yang pertama ialah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim. Cikgu English saya dulu panggil dia Abraham. Yang ketiga Nabi Musa atau Moses. Yang keempat yang keempat lah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima ialah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau silap tolong betulkan ya. Dah lama tak ni. Alhamdulillah. Dengan bantuan Google, Syah dapat mencari 5 Rasul Ulul Azmi. Mana dia kita? Oh, ini aku ikut. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menerangkan dalam ayat Al-Aqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi inna rusuli wala tasbahil lahum. Jika demikian, akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Maknanya kat ayat ni Allah nak menyuruh kita umat Muhammad untuk sabar seperti mana Rasul-Rasul ulul azmi yang sebelum ni. Okey, seterusnya kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini salah satu daripada Rasul ulul azmi. Dan beliau juga dikenali sebagai Abul Adyan. Apa Abu Adyan? Tak tahu. Apa? Abu Adyan. Oh, tak. Tanya Ustaz Abu Adyan. Tak, saya Ustaz. Ustaz. Dekat boleh tahu? Apa Adyan? Apa? Tak tahu. Tak. Mamu kisah Abu tahu. Abu Adyan memang hingga 17
76 kan. Dia ada menerangkan yang cerita yang Nabi Ismail yang dia dia tengok bintang. Oh tu Tuhan aku. Lepas tu siangnya bintang tak ada kan. Oh tu bukan Tuhan aku lah. Lepas tu dia tengok bulan pula. Bulan terbenam. Oh tu bukan Tuhan aku. Dia tengok matahari pula. Itu Tuhan aku sebab besar kan. Cahaya tu cahaya. Lepas tu matahari terbenam pula 5 bulan. Oh itu bukan Tuhan aku. Dan last sekali dia jumpa siapa? Jumpa Allah. Yang mana Allah ni mencipta langit dan bumi, bulan, bintang semuanya. Okay. Bukan directly lah. Alhamdulillah kita dah mengenali sedikit mengenai Nabi Ibrahim AS. Dia kena betulkan orang salah. Sebenarnya kita pergi ke peristiwa Nabi Ibrahim AS, di mana beliau ingin beliau ni telah mengerjakan ibadah korban sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Dia malaikat semua, masyarakat semua kagum lah dengan apa hebatnya kan dia. Tapi dia membalas semua yang menjadi korban dia tu ulang apa lagi. Demi Allah, jika Allah kurniakan dia seorang anak, dia akan korban dan menyembelih anaknya itu. Cakap lah dekat semua kan. Sebab waktu tu dia tak ada anak kan. Waktu dia terus berdoa. Dia berdoa yang sungguh-sungguh. Sehingga salah satu doanya dapat kita petik daripada surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuanku, kurniakanlah kepadaku anak yang dihitung dari orang-orang yang soleh. Jadi siapa nak anak soleh boleh lah guna doanya. Tidak apa. Dia. Lepas tu dia banyak-banyak nasi sehinggalah dia umur 86 tahun 86 tahun Kofi. Allah. 86 tahun Ya? dia dapat anak. InsyaAllah. Dah, dapat 86 tahun tak jumpa. 86 tahun dia dapat anak. Dia dapat 2 orang. Ismail daripada siapa? Dah. Lagi seorang? Tempat. Ada dia. Sarah. Macam ni lagi. Taklah. Lah bapak kahwin ni perempuan lagi. Setelah tak sampai lagi dah jauh tahu. Tak lagi. Ni dia dulu. Nanti. Ismail dari Ajar. Lepas tu Iya. Daripada Sarah. so Balik. kita pergi kepada kisah Ismail kan. Kita pergi kepada kisah Ibrahim dan Ismail lah. Okay. Dia beliau ni sangat menyayangi Ismail, sayang dengan Ismail. Lepas tu pada suatu hari tu Ibrahim ni dia tertidur kat sebuah tempat lah, tak ingat tempat apa nama dia. Dia tertidur kan. Tu dia bermimpi kan yang Allah Allah cakapnya dia tak ada gini. Tunaikanlah nazammu segera kan. Maksudnya Allah suruh dia korbankan anak dia. Tapi dia tak percaya, dia bangun. Lepas tu dia balik, dia tidur lagi. Dia mimpi yang sama lagi. Allah suruh dia korbankan anak dia. Lepas tu kali ketiga dia tidur, dia mimpi yang sama lagi. So ni memang benar-benar lah perintah Allah kan. Seperti mana dalam surah Asy-Syaffat Asy-Syaffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anaknya tu sampai ketika umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak sayangku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang yang sabar. Maknanya dia mimpi kan, Allah suruh dia sembelih kan. Allah suruh dia sembelih anaknya. Lepas tu dia pun beritahu kepada Siti Hajar, wahai Hajar, persiapkanlah Ismail, pakaikanlah baju-baju cantik, sisirkanlah rambut-rambutnya kan? Pakaikanlah wangi-wangi kepadanya. Aku ingin membawanya ke suatu tempat kan? Dia tak beritahu Hajar. Semua dia tak beritahu Ismail lagi kata ni.
Lepas tu waktu ni start lah musuh Allah yang paling kejam, syaitan. Start lah masuk kan. Dia mula-mula masuk Ibrahim tu. Waktu dia Ibrahim dengan Ismail tengah jalan tu, syaitan cakap lebih kurang gini lah, tu anak yang semua akhlak baik, takkan kau nak korban kan? Macam apa lah. Takkan kau nak korban kan? Lebih kurang gitu lah dia cakap Ibrahim. Ibrahim cakap ini perintah Allah dan sehingga batu terkena mata kiri dia buta. Mati syaitan buta. Lontaran batu Ismail kepada syaitan itu, itulah simbolik kepada Haji. lontaran jamrah. Haji. Dia tak Lontaran haji jamrah balik. kan hanya ada 3 tempat. Haji tu Kau boleh jawab. Dia Siti Mariam. Dekat ni. Jom. Kat apa soalan dia? Lontaran jamrah. 3 tempat. Nama dia ada 3 tiang tu. 3 tiang. Tak ingat lah. Siapa mengaji lah? Azri. Dia panggil orang. Baik. Jamratul. Akbar. Dua lagi kau Mina. Bina tu. Akbar. Syah. Mustafa. Bula betul. Dia macam ni. Power ke? Google ni aduh. Google ada Google tak ada internet kot dia ni. Macam tu lah. Simbolik kepada lontaran tu. Okay, sekarang ni kalau kita lontar tu macam mana? Okay, kalau kita haji, kita tahu lah kan apa sejarah kenapa kita kena lontar tu. Tak lah kita lontar saja kan. Tunjuk cara sikit, macam mana nak lontar? Lalu lah. Okay. Lepas tu syaitan ni pun dah lari lagi. Dah bebas daripada segalanya. Sampai je ke tempat tu. Ke tempat yang ditetapkan tu lah. Seperti mana dalam surah ni lah, surah As-Saffat yang saya baca ni, 102 ni. Dia tanya pendapat Ibrahim, Ibrahim tanya pendapat Ismail. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan memimpinmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Rasa Ismail ni jawab apa? Tak ada jawab lah. Sembelihlah bapak aku. Maknanya dia reda lah. Dia reda kalau ini ketuk Allah, sembelihlah, lakukan je lah. Kan? Lihatlah betapa ininya iman Ismail. Padahal umur dia masa tu lebih kurang sekolah menengah. Lebih kurang dah balik lah, dah balik lah lagi. Sekarang. Dah mimpi lah. Tapi sebelum Ibrahim tu menyembelih Ismail ada tinggalkan beberapa pesanan lah kepada Ibrahim. Pesanan dia lebih kurang begini lah. Kemudian Ismail berkata, wahai ayah, aku sampaikan beberapa pesanan kepada ayah. Hendaklah ayah mengikat tanganku agar aku tidak dapat bergerak-gerak, kerana mungkin aku akan menyakiti ayah. Hadapkan wajahku ke tanah agar ayah tidak dapat melihat wajahku dan berasa kasihan kepadaku. Hendaklah ayah melipat kain ayah agar tidak dilumuri darah meskipun sedikit, sehingga mengurangkan pahalaku dan juga rapi balik. Ayah membawa bajuku kepada ibu sebagai kenang-kenangan dariku. Serta sampaikan salam hormatku kepadanya dan katakan, bersabarlah engkau menerima perintah Allah SWT dan jangan beritahu kepadanya bahawa ayah telah menyembelih aku dengan mengikat tanganku. Jangan pula ayah memasukkan anak-anak ke rumah ibu agar persediaannya tidak terlalu lama. Begitu juga ayah, janganlah kamu melihat anak seusiaku, kerana lihatlah betapa taatnya hamba-Ku terhadapku. Hak hamba-Ku terhadapku kan. Dia cakap pada malaikat lah. Malaikat pun kagum kan dengan betapa taatnya Ismail dan Ibrahim. Lepas tu waktu dia nak sembelih, pisau dia tu dekat leher Ismail kan. Dia nak sembelih tapi macam tak alert lah, tak alert. Pisau tu tak alert kan. Pisau tak alert. Dia nak try. Lepas tu Ismail cakap dengan Ibrahim, hilanglah kesediaanmu kan, macam janganlah terlalu lembut kan.
potong je lah. Jangan cek gitu lah, potong lah. Lepas tu dia try lah. Sekali terpotong bawah. Pisau ni tajam ke tak kan? Dia nak tahu tajam ke tak, dia belah kat batu. Terbelah dua batu kan. Dia belah kat batu lah. Tajam lah. Lepas tu dia potong. Dia nak sembelih lagi. Dia potong lagi tapi tak macam tak ada lah. Tak ada. Lepas tu dengan kuasa Allah SWT, pisau tu boleh cakap kan. Dia cakap, kau suruh aku potong, sedangkan Allah sekalian alam tak bagi aku potong kan. Tak bagi lah. Kira Allah tak bagi potong lah. Macam kita boleh tengok dalam surah As-Saffat kan. Lepas tu kena baca persekitaran apa semua tengah lapar. Masuk kot cakap kan. Dia sebenarnya dia macam zaman Nabi Ibrahim dengan ni macam kena pendek kan. Kita boleh tengok dalam surah Kita As-Saffat semua dah lapar. ayat 104 dengan 105 kan. Ayat 103 hingga 105 baca maksud lah. Maka keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk menasihkan Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian telah kami memberi balasan kepada orang yang buat baik. Membenarkan mimpi itu ni maksudnya mempercayai bahawa mimpi itu benar daripada Allah SWT. Maksudnya dia betul-betul daniah, dah buat apa yang Allah perintahkan. So sebagai ganti Abah. Akhirnya Abah dah balik. apa yang kita Muslimat tu dia. Muslimat tu dia tenang. Pokok sana tenang. yang kita dapat ialah banyak-banyakkan bersabar. Satu daripadanya, banyak-banyakkan bersabar. Sebab bila mana orang bersabar ni, dia akan sentiasa bersama dengan Allah. Di mana ada ayat innallaha ma'as-sabirun. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bersabar. Allah bersama orang yang sabar. Betul, ada lagi satu ayat tu as-sabru minal iman kan. Sabar itu sebahagian daripada iman. So kita banyak-banyakkan sabar. Contohnya kalau kita beli JC kan, beli JC online tapi tak ada orang nak beli kan. Sabar. Orang balik Malaysia dia ada beli. Apa pula tak ada orang nak beli? Ada pelanggan tetap ke? Contoh. Kalau style ke kan? Salah saya kan. Dia order salah saya lah. Sabar. Kan? MU lah tu. Ada hikmah kan. Contoh itu lah. Sabar. Sama. Nanti yang kedua, banyak-banyakkan berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu apa? Kalau doa ni one way ke two way communication? Two ways. Ya ke two way, tapi kita berdoa tak ada orang balas macam tak ada orang balas macam. Doa ada 3 kot. Ya. Macam mana? Tiga doa. Banyak doa. First yang Tuhan balas direct. Minta. Second yang kita minta tak dapat sekarang, dapat time akhirat nanti. 3 doa tak dapat tapi diselamatkan daripada bencana. Bagi lebih baik kan. Siapa aku sejak dia? Kalau dia tak jelas, dia tak tahu dia tak Boleh kahwin. boleh jadi nakil. Tapi kan contoh kalau diorang berdialog kan, Syah dengan Azim lah dialog. Syah Azim. Syah lagi. Syah dengan Azim lah. Saya kan. Alah cakap lah dengan kau dengar. Ni aku ada jual baju baru ni. Azim kata, "Yelah aku nak baju." Dia bilang gitu lah, nampak dia balas dia. Kalau dengan Allah macam mana pula kita nak dapat jawapan? Senang kan dapat jawapan dia. Kita Allah ni. Al-Quran lah. Apa? Segala jawapan Allah dah bagi dah ni. Cuma kita kena tengok. Itu yang kedua lah, doa. Yang ketiga lah. So secara kesimpulannya di sini, marilah kita sama-sama tingkatkan amal, tingkatkan ibadah dan muhasabah diri kita. Semula kan, teringat kembali dosa-dosa yang lampau yang telah lakukan. Jumpa semua, minta maaf kan. Ubah diri, tingkatkan iman semua tu lah. Seterusnya di kesempatan ini juga
saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Dia Dahak. Hai Raya. Selamat jadi apa? Selamat hari jadi Hari Raya Dia Dahak dan hari jadi kepada Syairah. Saya ingin memohon Cakap saya Ina. salah dan silap kalau ada apa-apa yang telah dilakukan, kalau ada kasar bahasa ke, terumpat ke, tertipu ke kan, terbohong ke Tertipu apa tu kan. banyak kali kan. Minta maaf pada semua kan, Tertipu tu semua banyak kali. yang ada kat sini kan. Lepas tu nak halalkan makan minum kan. Sama-sama tak telur semalam termakan dia kan, nak halalkan lah. Patung murah. Ni nak halal kan ni? Nak halal. Lebih dulu lah lepas ni. Dia makan dia nak ada kan. Rasanya tu je lah kot. Sungguhnya Kena kongsi ya. dan sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang dari diri ni hamba Hamba-Mu. yang lemah. InsyaAllah Allah ada. Yang lemah ni datang dari beta sendiri. Sebenarnya pun baik. Balik.